Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya. Apa khabar Din Mun? Saudara Mustafa Ilyas, Pak Anda, ya saudara. Begitu juga dengan saudara Empat Tulang Kering. Terima kasihlah sabar malam menemani saya. Kadang-kadang seram juga tengok selimut putih pun hadir. Saudara Rosli Misyah, saudara Zamari LC, Puan Syarifah Munirah, apa khabar Puan? Saudara Syah Ibrahim, begitu juga Din Mun, dan saudara Abik Nur, saudara Muhammad Yusuf Hamzah daripada Jertih Bersut, ya. Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Doa saya anda sihat di Sungai Petani. YB Tuah, saudara Hamzah Hussein, saudara Zul Zamrul. Itu juga dengan saudara Muhammad Hashim Muhammad Din. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe di Instagram, di TikTok, dalam YouTube. Saudara Cik Pa Makno, apa khabar Cik Pa? Saudara Muhammad Fuad, saudara Zaduddin Ismail, saudara Pak Chu dari Langkap Perak, saudara Aziz Muhammad, saudara Nazar, saudara Abdul di Instagram, saudara Abah Salam, apa khabar teman-teman di Instagram, teman-teman di TikTok, saudara Nazri. Begitu juga saudara Syahar Salmah, saudara Ahmad Map, Ali Muhammad dari Port Dickson, saudara Ali, saudara Azman Jaafar, Cik Abdullah, Cik Mat, saudara Pak Aziz dari Kuantan, Pahang, saudara Zali bin Osman, saudara Abu Nem, saudara Mat Rozi dari Somban, Kamsi Supar, saudara Azli, saudara Azhari Tok Kaya. Di TikTok ni saya nampaknya tak apa nampaklah kecil tulisannya. Saudara Hafizi, saudara Hasnah Jaafar, saudara Apai Mikai. Baiklah saudara, saya tak boleh menghabiskan banyak masa menyantuni anda. InsyaAllah saya akan santun usai pencerahan ini. Kerana malam ni macam-macam kita nak bercerita. Saudara Fakri Sani, PRU dah dekat dah. Ya saudara Fakri. Saudara Puan Syarifah Hafifah, Cik Ibrahim Cik Muda, Nazil Hashim, Pak Nazil Hashim, saudara Puan Syarifah Hafifah daripada Pasir Gudang, saudara Rosli, saudara Yunus. Baik saudara, hari ini hari Khamis. Jangan lupa saudara, malam Jumaat, malam seribu rahmat. Sentiasalah kita berdoa dan jangan lupa solat tahajud. Saudara, ini pesan saya. Apa salahnya kita saling pesan berpesan, ya saudara. Hari ini hari Khamis tanggal 20 Oktober dan merupakan hari yang ke-945. Virus corona belum lagi ada usainya, belum nampak tanda-tanda usai, kerana dari segi laporan yang saya terima daripada saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio, bahawa terdapat peningkatan balik semalam. Kemarin 1873, tapi semalam 2295 jangkitan saudara, yang mengundang 3 kematian saudara. Jumlah kumulatif yang terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah pun 4,872,570 orang saudara. Sebab itu saya sentiasa berpesan, ni musim-musim hujan begini ni, eloklah agar anda menjaga kebersihan diri dan pastikan keluarga kita bebas daripada jangkitan. Saudara Syah, saudara Habil Yahya, saudara Yahya Army, saudara Inong Sari, kita juga saudara Nazri Abdullah, saudara Tuah. Sebab dari dapatan saya terdapat nampaknya ada peningkatan di 11 buah negeri jangkitan virus corona ini saudara, dan susut cuma di 4 negeri. Sementara negeri Sembilan masih lagi tidak berubah, jangkitan yang sama semalam dengan kemarin, iaitu 79 jangkitan saudara. Lain-lain negeri Selangor melonjak terlalu tinggi saudara, daripada 422 dia naik 609, tapi semalam melonjak pada angka 822 jangkitan. Jadi teman-teman warga Selangor harus berhati-hati. Saya nampak polanya meningkat begitu tinggi lah di Selangor ni. Begitu juga di sekitar wilayah Persekutuan, melonjak daripada 109 dia naik 400, kemudian dia naik semalam 625 jangkitan saudara. Lain-lain negeri di Sabah 145 ada tambahan, di Perak ada tambahan lagi, itu meningkat kepada 145 juga. Jadi Sabah dan Perak sama-sama peningkatan kepada angka 145 warganya yang dijangkiti oleh virus corona. Itulah 4 negeri saudara yang jangkitan mengatasi 100.
dan lain-lain negeri alhamdulillah nampaknya di bawah 100. Terima kasih sahabat saya saudara Jamil Idris dan saudara Rio dari Sri Malaya. Moga anda sihat sebab saudara Jamil ni di awal pagi lagi dah kirim gambaran ataupun laporan tentang COVID ini. Baik saudara, kita masuk segmen e-commerce. Kena cepat laju sikit. Minta izin saudara, e-commerce ni kalau teman-teman ada mempunyai produk sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar jangan lupa Sangi Al-Bakurnya dan juga minyak wangi dari Timur Tengah saudara. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, hubungilah Siti Farehah di talian 0177114300. Jangan lupa Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Ya, saudara Manap Talib, Manap Talib, saudara Nasir, Zamri Ibrahim, saudara Tuah, saudara Nazri Abdullah. Saudara, kalau saudara yang tinggal di Lembah Kelang nak dapat Siti Farehah di talian 0177114300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Dan bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, untuk mendapat bekalan buah-buahan, seri, anggur, buah limau dan sebagainya, hubungi Syauqi 0123575703. Buah-buahan tersebut akan dihantar terus ke rumah anda. Harganya lebih murah. Dan jangan lupa makanan kegemaran saya, iaitu Popiah Sira Lady Maria. Harga amat murah saudara. Hubungi saudara Nizam 09-435-1203 untuk menikmati sedapnya Popiah Sira Lady Maria. Pedas, rangup dan manis. Akhir sekali saudara, bagi teman-teman yang ingin berniaga tapi tak ada produk, boleh hubungi tim Nurasyah di talian 018-279-4288 kerana tim Nurasyah memasarkan produk kosmetik wanita yang mesra wuduk dan juga harga mampu bilik. Termasuk juga makanan segera dan ada susu dan sebagainya. Saudara, itulah saja e-commerce. Saya cuba laju sedikit. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting. Dalam banyak-banyak segmen, saya rasa segmen ini paling penting. Sebab ini adalah untuk sebagai panduan kehidupan kita. Sekali lagi, saya harus mengingatkan, saya bukan seorang ustaz. Saya tidak punya tauliah untuk berdakwah. Tetapi apa yang saya lakukan adalah saya dapat cutipan daripada teman-teman, saudara. Kerana dalam segmen naluri kehidupan ini, saudara, kita harus faham bahawa tidak ada manusia yang tidak inginkan kebahagiaan. Bahkan apa saja yang diusahakan dan dilakukan, mereka adalah untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apalagi jika sesuatu yang boleh menggugat kebahagiaan seorang, maka mereka lebih hebat. Untuk mencari kebahagiaan dunia, kadang-kadang mereka terlupa tentang kematian. Apabila kemiskinan, kesakitan, celaan, kekalahan dan ujian hidup melanda diri mereka, kadang-kalanya mereka merasakan putus asa. Sebab itu saya katakan jangan kita putus asa, malahan perlu juga diingati bahawa pemutus pada kebahagiaan di dunia ini adalah kematian, saudara. Jadi oleh itu ramai manusia masih tertanya-tanya, apakah bahagia itu? Jika ada manusia yang berkata, alangkah bahagianya kalau aku memperoleh kekayaan dan sebagainya, itu adalah perkara yang silap, saudara. Kekayaan itu adalah milik Allah SWT dan kita sebagai umatnya menerima dengan penuh kesyukuran. Kalau tak ada, kena bertabahlah, saudara. Tapi masalahnya keinginan manusia untuk bahagia itu sering tidak kesampaian kadang-kalanya. Ini kerana ramai manusia tidak tahu apa makna arti bahagia. Arti bahagia adalah hidup yang penuh dengan ketenangan dan kita berkesempatan untuk beramal sepanjang kehidupan kita sebagai bekalan kita di akhirat nanti, saudara. Itu saja pesanan saya dalam segmen naluri kehidupan, saudara. Saya juga menerima kiriman daripada Datuk Said Ali. Dia tulis dulu, dia kata ini segmen mutiara kata. Katanya, jadilah terang yang tidak memadamkan cahaya orang lain. Naiklah setinggi mana pun tanpa menjatuhkan orang lain. Capailah kebahagiaan tanpa melukakan hati orang lain. Dan jadilah insan baik tanpa memburukkan orang lain. Itu kata-kata mutiara dari kiriman saudara kita Datuk Said Ali. Terima kasih Datuk. Sering menghantar kepada saya kiriman kata-kata mutiara
yang elok untuk saya wawarkan pada teman-teman dan sebagai panduan kehidupan kita, saudara. Saya hanya sentiasa mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had kerana kita khawatir negara akan muflis, saudara. Baik, saudara. Tajuk kita malam ini adalah semboyan nafiri telah berbunyi. Tengah hari tadi telah pun berbunyi semboyannya. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu, kita santun pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, Pak anda berbaju merah, memakai tarbus sedikit sengit. Mentari tidak sentiasa cerah jika kabus melindungi langit. Itu Pak Nazir berkias pada kita. Mentari tidak sentiasa cerah kalau adanya kabus melindungi langit. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita, saudara. Tambahnya, anak beruang pantas berlari di luar sarang mengejar kelinci. Kalau berjuang mementingkan diri, ditolak orang, Allah pun benci. Jadi kalau siapa yang berjuang, sama dalam politik, musim-musim pilihan raya ni, kerana untuk kepentingan diri, maka anda akan ditolak oleh orang. Dan Allah pun benci, saudara. Ingat itu pesanan daripada Pak Nazir dalam kita menghadapi musim-musim pilihan raya ini. Ya, saudara? Baik. Sebelum saya memberi pencerahan ini, mesti saya memberi peringatan anda, mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan dalam sebarang channel, maka anda harus bertanggungjawab. Begitu juga dengan kiriman kata-kata yang anda kirimkan di sini juga. Saya minta, kalau boleh, janganlah menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi kerana saya tak mampu untuk menatap satu persatu. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Ini adalah pencerahan politik dan matlamatnya adalah sekadar memberi informasi kepada warga supaya orang tak bolehlah nak menciluk-ciluk fikiran kita, saudara. Dan paling penting, bila saya memberi pencerahan ini, paksinya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jika ada sesuatu yang anda tak setuju, boleh hantar kiriman, kita boleh berbincang. Ingat, saudara, perbincangan kita mestilah menggunakan bahasa-bahasa yang harmonis, saudara. Jangan kita menggunakan bahasa-bahasa yang agak celupar. Begitu juga dalam live saya ini, janganlah kita saling maki-memaki. Orang nak buat maki hamon itu live tempat lain, saudara. Live saya ini kalau boleh, saya minta lah kita santuni setiap masalah itu secara harmonis kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap permasalahan itu secara harmonis. Ingat itu, saudara. Laporan biasa, saudara, di sekitar rumah saya tak dapat pula daripada laporan teman-teman. Katanya ada hujan lebat di Johor Bahru, tapi tak tahu sejauh mana hujan itu mengganggu ataupun begitu juga pagi tadi, awal pagi tadi hujan lebat di Ipoh, tapi tiada pula laporan banjir, saudara. Sekitar rumah saya daripada pagi sampailah ke petang panas, cuaca terang benderang. Apakah alam sudah memberikan tanda-tanda bahawa kita sudah memasuki era yang mungkin ada cahaya di hujung terowong, saudara. Saudara, itu laporan cuaca. Saya menanti tiada lagi laporan daripada Jabatan Meteorologi dan sebagainya. Mudah-mudahan berteruslanlah sehingga hujung bulan nanti, saudara. Cuma, saudara, saya melihat bahawa laporan MyTV Online, saudara, ini agak menarik kerana ia menyentuh tentang badan kehakiman yang di seluruh dunia sekarang ini tertumpu di Indonesia. Ini kerana kerajaan Indonesia telah pun membenarkan perbicaraan kes berprofil tinggi di Indonesia. Itu antaranya lah kes pegawai tinggi polis Indonesia, Brigadier Jeneral Joshua, disiarkan secara langsung. Tak ada lagi orang tertentu saja. Jadi perbicaraan yang kes berprofil tinggi boleh disiarkan secara langsung supaya rakyat satu dunia dapat melihat, saudara. Kerana daripada 7 Oktober lalu ia disiarkan secara langsung ke seluruh dunia melalui YouTube. Bermula dengan pembacaan pertuduhan suspek. Suspek dalam kes itu ialah seorang pegawai tinggi polis di Republik Indonesia, Ferdi Sambo. Kita tak mahu mengulahlah, saudara, dengan apa yang berlaku itu. Cuma kita hairan bagaimana perbicaraan tentang Kim Hakim Nazlan masih lagi tidak boleh dibawa. Rakyat tertunggu-tunggu, saudara. Di Indonesia mereka semakin telus dengan aspek perundangan, tapi kita ni rakyat masih ternanti-nanti. Apa jadinya pada tentang siasatan terhadap Tommy Thomas, mantan pegawai negara? Apa jadi pada siasatan terhadap Hakim Nazlan yang membicarakan kes SRC Datuk Seri Najib yang mengundang banyak masalah, banyak persepsi yang sewajarnya harus
dibicarakan semula dan sebagainya, terpulanglah, saya tak tahu, tapi banyak persepsi dan dunia melihat kita seolah macam tak teluslah dari segi aspek perundangan. Saudara, itu di Indonesia beza dengan Malaysia. Mereka dari segi penghakiman, bidang keadilan, saya tak mau mengulas lebih daripada itu, saudara. Dan sejak 3 hari 4 hari ini, tambah-tambah lagi semalam, Ketua Pengarang Akhbar New State Times juga telah pun dipanggil oleh pihak polis berhubung dengan isu ancaman warga asing, iaitu ancaman Mossad katanya, saudara, iaitu tentera-tentera ataupun pengintip Mossad. Ini mengundang masalah sebenarnya, bahawa isu ini sangat serius, saudara, kerana ia membabitkan negara asing, terutamanya negara Israel, yang sememangnya negara kita tidak ada mempunyai hubungan diplomatik. Israel merupakan musuh pada negara luar kerana dasar kezaliman dan isu hak asasi manusia. Tambah lagi, dan bukanlah soal agama semata-mata, saudara. Tindak tanduk Israel dalam isu penculikan tersebut jelas tidak menghormati kedaulatan negara kita, sebab kabarnya ada berlaku penculikan oleh tentera Mossad terhadap perisik daripada Palestin, saudara. Jadi kadang-kadang begitu, sebagaimana tuntutan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid, dia minta supaya Kementerian Luar sewajarnya mengemukakan nota bantahan kepada negara Israel dan membawa isu ini ke medan antarabangsa, serta kita harus mengutuk sekeras-kerasnya penglibatan haram negara Israel yang melakukan tindakan terorisme di negara kita, saudara. Yang ini juga berarti Israel mempunyai aset risikan di negara ini dan ia harus dibentras. Sebab itu menurut Datuk Seri Zahid, beliau pernah jadi Menteri Dalam Negeri, dia kata Kementerian Dalam Negeri juga perlu membuat kenyataan yang lebih menyeluruh dan bukan hanya di peringkat baru meneliti. Ini hal ini kerana KDN punya mekanisme yang efisien dalam sistem keselamatan negara, saudara. Itulah yang mampu saya nak beri ulasan sedikit tentang perisik-perisik Mossad katanya. Lebih tak bolehlah, saudara, sebab semalam pun wartawan telah pun dipanggil oleh pihak berkuasa untuk berbual bagaimana mereka dapat tahu cerita ini. Saya melihat laporan-laporan yang tersiar dalam media sosial serta kenyataan Presiden UMNO, saudara. Sesuatu yang agak menarik dalam soal politik, saudara, saya agak ketawa. Kita ingatkan di Malaysia saja, kemelut politiknya sebegitu. Kita sekarang ni dah menghadapi musim pilihan raya umum. Saudara, kita sekali undi dapat 3 Perdana Menteri. Rupanya negara England pun, di England sekali undi pun dapat 3 Perdana Menteri kali ini, saudara. Sebab ini berikutan perletakan. Sebentar tadi saya terima fact daripada England, daripada London, iaitu Liz Truss, Perdana Menteri yang baru yang menggantikan Boris Johnson. Wanita Liz Truss, pemimpin daripada partinya, telah pun meletak jawatan. Sedangkan dia baru 6 minggu je. Ini Perdana Menteri yang paling pendek dalam sejarah dunia. Liz Truss hanya 6 minggu masuk ke pejabatnya setelah dia terpaksa melakukan pusingan U-turn kerana ada dasar-dasar yang dilakukan olehnya berhubung dengan pemotongan cukai yang mengakibatkan kemerosotan pasaran semasa serta mengakibatkan krisis kos sara hidup rakyat yang begitu teruk sejak Truss mengambil alih daripada Boris Johnson. Dan akhbar berhaluan kanan The Times melaporkan bagaimana Perdana Menteri itu tetap dengan pendiriannya pada mulanya untuk mempertahankan jawatan. Itu semalam, tapi hari ini Liz Truss, Perdana Menteri wanita yang menggantikan Boris Johnson, akhirnya meletak jawatan juga, saudara. Artinya England dapat 3 Perdana Menteri sekali undi, Malaysia juga dalam keadaan yang sebegitu, saudara. Jadi tak bolehlah orang England nak kata politik Malaysia ni kelang kabut. Mereka pun nampaknya kelang kabut, saudara. Bagaimanapun itulah saya melihat bahawa bagaimana kadang-kadang politik ini tidak sentiasa tenteram, penuh dengan pelbagai cabaran. Kita ingatkan bila Liz Truss ni naik sebagai Perdana Menteri England melalui pungutan suara di kalangan ahli parlimennya, bolehlah dia kekal macam Margaret Thatcher, saudara. Rupanya tak tahan. Saya melihat bahawa kita, negara kita ni perlu melihat apa berlaku di England, kerana banyak juga sistem pemerintahan negara kita mengikut bagaimana Westminster rule, saudara. Itu keadaannya di England.
Dan hari ini saudara, semua orang tahu gendang perang telah pun berbunyi, nafiri semboyan telah pun ditiupkan. Hari ini Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengumumkan, di mana Suruhanjaya Pilihan Raya yang bersidang pada jam 10 pagi tadi telah pun menetapkan saudara, bahawa tarikh pilihan raya, mula-mula tarikh pilihan raya kecil negeri Bugaya juga disekalikan. Dan Dewan Undangan Negeri Bugaya dia kosong berlaku ekoran kematian di Sabah saudara. Jadi pilihan raya itu disekalikan ya. Jadi mesyuarat yang diadakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya pagi tadi bermula jam 10 pagi adalah susulan pembubaran parlimen yang diumumkan oleh Perdana Menteri bagi memberi laluan kepada PRU 15. Dan kena ingat saudara, pembubaran itu adalah selepas mendapat perkenan, bukan daripada Datuk Seri Ismail Sabri sengaja-sengaja saja nak buat pilihan raya. Ini perkenan tuanku yang di-Tuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah saudara. Jadi PRU kali ini agak berbeza saudara. Kerana ada beberapa DUN tidak dibubarkan, iaitu di Melaka, Johor, Sabah dan Sarawak. Dia cuma ada mengadakan pemilihan pilihan rayanya untuk ahli parlimen saja. Sementara itu, ada pula 3 buah negeri yang ditadbir oleh PAS juga tidak membubarkan Dewan Undangan Negerinya, iaitu di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Dan terakhir sekali, 3 negeri lagi di bawah Pakatan Harapan, iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Jadi artinya pilihan raya kali ini cuma yang bersekali parlimen dan dewan negeri hanyalah negeri Perlis, Perak dan negeri Pahang. Tak tahulah apa ini orang kata signal yang nak diberi, kita pun tak faham. Tiga nampak kayaknya. 4 negeri tidak mengadakan pemilihan sebab dah ada pemilihan rayanya. 3 negeri dikuasai PAS, tak bersetuju. 3 negeri dikuasai oleh Parti Keadilan, saudara, Pakatan Harapan juga tak bersetuju. Dan 3 negeri lagi di bawah pentadbiran UMNO Barisan Nasional bersetuju. 3. Ya saudara, 9 negeri ini yang kita harus melihat menjadi perhatian kita. Dan sebagaimana yang saya wawarkan kemarin, semalam, saudara, bahawa hari ini, mulai hari ini, Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengeluarkan writ. Sebab itu saya katakan mesti ada keluar writ. Kalau tak keluar writ tak boleh. Writ itu writ pemberitahuan bahawa kita akan mengadakan pilihan raya umum. Jadi bila dah keluar writ itu, tempohnya adalah sepatutnya 2 minggu saudara. Jadi pada hari ini 20 bulan, dan pada 5 November diadakan tarikh penamaan calon. Jadi semua calon-calon yang nak bertanding adalah penamaan calonnya adalah pada 5 November 2022, iaitu pada hari Sabtu. Benarlah macam mana saya kata semalam kemarin ya. Sementara undi awal pada 15 November dan hari mengundi pada 19 November juga pada hari Sabtu saudara, 19 November. Jadi artinya tempoh untuk berkempen kali ini bukan 12 hari tapi 14 hari. Tempoh setiap calon boleh berkempen. Ini mereka akan merebut 222 kursi parlimen. Semua kursi parlimen ini akan ditandingi. 42 kursi DUN di Pahang, 15 kursi bagi DUN Perlis, 59 kursi Dewan Undangan Negeri Perak dan 1 kursi DUN Sabah. Artinya 60, 75, 117 kursi Dewan Undangan Negeri dan 222 kursi parlimen. Saudara, dan besok insyaAllah UMNO Barisan Nasional akan melancarkan jentera pilihan rayanya di Terengganu. Dengan harapan kita harus mengubah dengan tekad bahawa kestabilan politik untuk menjamin lestari kehidupan bahagia rakyat. Dan sebab itu sekarang ni saya rasa sebab tadi pun saya dapat terima kiriman sahabat saya daripada Kelantan, saudara Azmi Mat Ali. Dia kata memang saya bersetuju dengan beliau. Lepas pilihan raya ni saudara, tak payah lagi kita nak panggil mereka yang menang jadi ahli parlimen
sama ada sebagai ahli Dewan Negeri ke, tak perlu lagi kita panggil mereka sebagai yang berhormat. Sewajarnya masanya telah tiba untuk kita menukarkan panggilan yang berhormat itu kepada yang berkhidmat. Barulah diorang ni sedar diri, sebab mereka sepatutnya berkhidmat, bukannya dihormati. Kerana terlalu banyak dihormati, akhirnya mereka lalai dalam tugas secara. Jadi sepatutnya mereka berkhidmat untuk rakyat. Sejajar dengan slogan from the people to the people, by the people. Artinya dari rakyat kepada rakyat dan untuk rakyat. Ya, apabila kita gelar mereka yang berhormat, kadang-kadang mereka rasa megah, mereka angkuh. Tapi kalau yang berkhidmat, mereka kena sentiasa berkhidmat. Saudara, itu keadaannya. Dan saya melihat kenyataan Presiden UMNO, dia kata tak usah pedulilah. Sebab kali ini UMNO Barisan Nasional go atas tiket Barisan Nasional saja. Dia kata tak usah pedulilah. Jangan pedulilah Pak Lebay ni, sama ada bersama atau tidak dengan kita. Kita harus pergi bertanding atas nama Barisan Nasional untuk berusaha mencari upaya supaya dapat menggapai kuasa di anjung kuasa di Seri Perdana. Itu kenyataan Datuk Zahid. Sebab dia kata Pak Lebay ni petang cakap lain, malam cakap lain, pagi besok cakap lain. Mula-mula kata nak bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Kemudian itik patah kaki. Ya. Selepas itu santun balik dengan UMNO. Kemudian jadi durian separuh masak. Jadi kenyataan yang sebegitu, kita letih lah, rakyat pun letih. Saya melihat juga saudara, saya mendapat kiriman bahawa saat ini banyak ramai rupanya. Kesan daripada itu, warga daripada PAS, mereka amat kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh pimpinan PAS untuk tidak meneruskan kerjasama dalam Muafakat Nasional. Saudara, sebab itu saya lihat dalam keadaan sekarang ni, kenyataan daripada timbalan Presiden PAS itu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, beliau menzahirkan kebimbangan. Kerana dia kata dalam keadaan sekarang ni, suasana ukhuwah atau persaudaraan dalam parti itu, terutama sekali dari segi aspek hormat menghormati pimpinan dan sahabat perjuangan, sudah pun semakin longgar. Tapi beliau tidak menamakan sesiapa dia. Tapi dalam pimpinan maupun ahli akar umbi, menurut Tuan Ibrahim, dia kata terdapat ahli PAS yang kadang-kala membuat kenyataan yang disifatkan sebagai tiada adab dan hikmah terhadap pimpinan parti. Ini kerunsingan timbalan Presiden PAS. Kadang-kala katanya, kita rasa seolah-olah pimpinan kita tidak mengetahui apa yang kita ketahui. Bahkan ada yang menegur pimpinan mengenai bahaya musuh. Seolah-olah pimpinan tidak mengenali musuh. Ukhuwah dalam jemaah katanya akan lahir bila mana kamu rasa hormat pada pemimpin dan sahabat seperjuangan. Anda akan merasainya bila mana anda dapat membezakan siapa sahabat dan siapa pula musuh anda. Jadi lantas anda akan bertindak selaras dengan kedudukan itu. Namun pastinya, kata Tuan Ibrahim, anda akan merindui sahabatmu bila mana anda tidak menemui atau tidak berhubung dengannya. Itu kenyataan beliau yang dikirim melalui dalam halaman Facebook. Jadi menurut Tuan Ibrahim, dia kata keberadaan ahli dalam parti katanya sepatutnya bukan bertujuan menyusahkan parti ataupun kepimpinan parti. Jadi oleh itu dia kata PAS perlu berusaha membantu parti dan pemimpinnya dalam apa juga cabaran. Ukhuwah ini lahir daripada hormat serta tiqah. Itu percaya kita dan pada waktu yang sama adalah akhlak kita. Jadi engkau tidak mungkin merasai tanpa sifat itu. Lantaran itu Tuan Ibrahim menzahirkan kekecewaannya. Sebab itu dia kata belajarlah untuk menghormati orang lain atau pandangan yang berbeza dengan kita. Kau perlu menghormati pimpinan dan sahabatmu kerana ia adalah sebahagian daripada dalam jemaah. Ia lebih daripada apa yang kamu ada di dunia ini. Pandanglah dengan mata hatimu sebelum engkau memandangnya dengan mata zahir. Begitulah kenyataan timbalan Presiden PAS yang menzahirkan kekecewaannya melihat ahli-ahli di peringkat akar umbi sudah tidak lagi menghormati pimpinan mereka. Ini kenyataan daripada timbalan Presiden saya, bukan buatan saya. Bukan saya sekadar melontarkan benda ini yang bukan-bukan saya. Jadi kalau tanya begitu, jawapan mudah saya satu saja saudara. You ask for it. Anda yang meminta benda itu berlaku.
ahli mahukan muafakat nasional. Tapi kalian yang berada di anjung kuasa parti PAS memilih untuk bersekedudukan dengan pimpinan orang macam Azmin Ali dan sebagainya dalam Parti Perikatan Nasional. Itu keadaannya. Jadi jangan marah. Tuan Ibrahim tak boleh nak marah ahli-ahlinya, kerana ini mereka akan umbi, saudara. Sebab itu macam mana kenyataan Presiden UMNO, dia kata kita lupa kalah lebay-lebay ni. Pagi cerita lain, petang cerita lain, malam cerita lain. Jadi semua ahli perangkat akar umbi UMNO kukuhkan ukhuwah kita, teruskan dalam perjuangan ini. Jadi besok insya-Allah UMNO Terengganu, UMNO Barisan Nasional Terengganu akan melancarkan himpunan solidaritinya. Kita dah menyelesaikan banyak masalah, dah tak ada lagi nak berbalah sama sendiri. Cuma dalam keadaan sekarang ni yang saya lihat, ini masalahnya saudara. Masalah yang saya lihat adalah tentang calon-calon, saudara. Sebab itu ada teman bertanya dengan saya, bagaimana kawasan ini, kawasan itu dan sebagainya. Saya kata sabar dulu. Sabar dulu. Saya kata belum ada pengumuman rasmi dari pimpinan. Kalau saya duduk cakap andaian begitu pun tak elok, saudara. Okey, saudara. Jadi mulai malam ini saya juga berusaha untuk memberi analisa. Ini pandangan saya terhadap apa yang berlaku ataupun kedudukan politik parti-parti begini. Sebab itu saya juga tertarik dengan tulisan daripada saudara Abdul Malik. Beliau adalah daripada laman MyTV Online. Ini menarik, saudara, katanya. Dan ini juga wajar kita beri perhatian, kerana menurut saudara Abdul Malik dari laman MyTV Online, dia merasakan bahawa tidak heran mengapa Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Gerakan Tanah Air Pejuang seolah begitu takut menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15. Kerana katanya suasana hari ini tidak seperti Pilihan Raya Umum yang ke-15, ke-14 dulu. Suasana jauh berbeza. Faktor-faktor yang ada saya pada Pilihan Raya PRU14 dulu, nampak gayanya sebagaimana mereka mencetuskan faktor kebencian atau hate factor terhadap Parti Barisan Nasional tak berjaya. Apa yang digunakan oleh musuh-musuh Barisan Nasional pada pilihan raya 2018 dulu itu hate factor. Saudara, dengan pelbagai isu, nampak gayanya belum lagi dapat menarik sokongan daripada pengundi. Benar, walaupun hari ini banyaklah pentas-pentas politik dibuka, dan lori-lori saudara Fizi menjelajahi seluruh negara, memang ramai, tetapi belum mencengkam. Saudara, nampak gayanya isu yang nak dilontarkan tu tak macam 2018. Tahun 2018 dulu isu yang paling besar adalah isu 1MDB, ditambah pula lagi dengan isu tentang lembu dalam kondo. Ada pula lagi cerita tentang cincin dan sebagainya. Tapi sekarang ini kalau nak dimainkan isu 1MD, masih lagi kita dengar Mak Sabu ke pimpinan daripada parti-parti pembangkang ni masih lagi melontarkan isu 1MDB. Tapi saya, jika isu 1MDB ini terus dimainkan, saya melihat ada sedikit ketempangan. Kerana pasti akan muncul persoalan bagaimana tentang Governor Bank Negara, Zeti, yang tidak dibawa ke muka pengadilan. Begitu juga kalau mereka masih lagi menjual cerita 1MDB ini, artinya rakyat akan bertanya, mana pergi Jolo? Kenapa tak dibawa ini Faizal? Bagaimana dengan Syarul, orang yang terlibat dalam 1MDB? Jadi artinya jualan cerita isu 1MDB ini sudah semakin malap. Jadi bila dilontarkan dalam rapat-rapat umum, kempen yang dilakukan oleh parti-parti pembangkang, saya dapat, begitu juga Saudara Malik pun bersetuju dengan pandangan, saya pun bersetuju dengan pandangan Saudara Malik, bahawa ia diterima dengan tawa hati. Jadi akhirnya rakyat kata tak ada cerita lain 1MDB. Kerana sekarang dalam keadaan begini juga, Dr. Mahathir sendiri gagal untuk membuat satu ombak kebencian sebagaimana dilakukan waktu pilihan raya 14 dulu. Cubaan Dr. Mahathir dengan mengasut rakyat menggunakan isu
UMNO sebagai sebuah parti korupsi. Lepas itu cuba nak bebaskan pemimpin korup ini, jika menang PRU15, seolah tidak dipedulikan oleh rakyat. Sebab itu bila saya dengar kenyataan daripada Sani, penceramah lah daripada pentas-pentas politik parti-parti pembangkang, Sani daripada Amanah, kemudian Rafizi, Mak Sabu khususnya, dan anak-anak muda lain tak ada ceritanya mereka nak menyelamatkan kluster mahkamah, termasuklah Syed Saddiq pun. Jadi kadang-kadang kita tengok rakyat boleh berfikir hari ini, saudara, cerita mereka masih lagi ada juga bergelar kluster mahkamah. Jadi akhirnya rakyat akan cakap bahawa kata dulang paku serpih, kata orang anda yang lebih. Sebab sekarang ni dalam keadaan bila dilontar berterusan, dia sudah jadi terbalik, saudara. Akhirnya bukan kebencian yang dialami oleh pengundi terhadap parti UMNO, malahan para pengundi atas pagar, mereka sudah pun bersimpati. Sebab katanya tak ada cerita lain. Kerana UMNO sentiasa menuturkan apa yang kita nak buat untuk menyantuni rakyat dan sebagainya. Ini saya nampaklah bahawa strategi yang dilakukan oleh mereka masih lagi tak bermaya macam pilihan raya 2014. Orang kata ada wow factor tu tak ada. Jadi saudara Mak Semana, hari ini menang, besok minyak turun. Sebab benda-benda begitu yang rakyat nak tahu. Tapi bila masih lagi cerita perompak penyamun, so yang dilontarkan hari-hari, akhirnya macam saya katalah, macam kita seekor anjing tu dia gigit kaki kita, kita ambil pistol kita tembak, orang akan tanya, kenapa kamu tembak anjing itu? Kita kata ini anjing gila, orang kata ya. Tapi orang pun tak ambil kisah sangat. Tetapi kalau anda ambil anjing itu dihantar ke mergas tua ataupun perlihatan, kenapa kau bawa anjing ni? Ini anjing gila, nak hantar supaya dibaiki. Maka orang kata mulia hati anda. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, seolah anjing tu ditangkap, diikat empat-empat kakinya, letak atas meja, ambil pendukul besi, diketuk kepalanya sampai hancur. Orang kata kenapa kau buat begini? Ini anjing gila. Akhirnya orang kata bukan anjing tu yang gila, anda yang gila. Ini yang sedang dialami oleh parti pembangkang. Kerana berlarutan, berterusan, masih lagi cerita-cerita lama. Apa lagi? Saudara Muhammad Tol, Muhammad Sabu. Ya, saya akhirnya memanglah saya ingat di negeri Pantai Timur dululah, satu ketika dulu, waktu sekitar tahun 70-an, di Kelantan memang ada dia punya Dikir Barat, Mak Yong, itu selalunya selepas musim menuai. Jadi orang kampung pergi atas padang tu yang telah dikat padi, dia buat ini pentas, ramai. Tapi budaya itu dah tak ada. Dan hari ini mereka melihat bahawa budayanya pentas politik. Begitu juga sekarang ni kita tengok, bagi di kota-kota kawasan-kawasan yang benar-benar rakyat boleh fikir kurang sambutan. Saya melihat banyak kurang sambutan di Johor, cuba dilakukan. Sudah pun ingatnya sediakan kursi, macam saya katakan semalam, kursi disediakan untuk 200 orang, yang datang 20 orang. Semakin berkurangan. Kenapa? Sebab mereka merasakan malah lah dengar. Betul saudara, waktu di Bandar Tun Razak, pertama sekali penceramah-penceramah yang didatangkan oleh parti-parti pembangkang, iaitu Pakatan Harapan, ia kebanyakannya terlalu ramai. Untuk satu majlis tu 4-5 orang, kadang 5 orang. Adanya di situ Ketua Pemuda Anak Muda Keadilan, Adil, kemudian Nurul Izzahnya, kemudian adanya daripada Gobing Singh, kemudian Mak Sabu, lepas tu anak-anak muda yang lain daripada parti DAP dan sebagainya. Dan cerita lain tak ada. Kita sebagai ini saya bagi tahu pengundi yang berusia 40 tahun ke atas, mereka melihat takkanlah anak muda ni boleh bersikap begitu. Mereka diajar untuk berkempen dengan mati hamun, tuduh situ, tuduh ini. Jadi orang tak berapa berminat. Ini kesilapan bagi saya. Sepatutnya dia untuk satu majlis tu 2-3 orang saja. Sebab rakyat nak tahu dia ceritakan
Okey, ini masalahnya. Negara kita ini, okey, saya dengar juga macam kata Mak Sabu. Konon-kononnya bahawa kita ni 60 bilion setahun. Tiris. Jadi bila dia menyatakan tiris tu, apakah ini berlaku zaman Pakatan Harapan selama 4 tahun? Pakatan Harapan, Pakatan Nasional dan kerajaan keluarga Malaysia. Selama 4 tahun ini, bukan UMNO, Barisan Nasional Memerintah. Jadi bila dia lontarkan pernyataan bahawa mengatakan 60 bilion setahun tiris. Kalau 4 tahun, 6 kali 4, 240 bilion. Akhirnya orang berfikir. Jadi bagi saya, kenyataan-kenyataan yang tak dapat nak dipegang. Tidak ada pembuktian. Begitu juga apabila mereka melontarkan lagi cerita YNDB. Sedangkan, sekarang ni orang duk bertanya, wang yang dapat daripada pembayaran, daripada pelbagai pihak, ada 38 bilion zaman Pakatan Harapan. Ke mana pergi duit itu? Penjualan kapal lah, penyelesaian oleh syarikat-syarikat yang menjadi sebagai ejen untuk mengatur pinjaman YNDB ini, tanah-tanah yang dijual. Mana pergi wang itu? Kenapa tak dibayar? Apakah masih lagi melontarkan 42 bilion? Dari segi logikanya sama korang dan rakyat merasakan, ni apa benda ni, tak habis-habis cerita ni. Macam itulah kita ni, apa cerita ni? Begitu, sebab itu saya tidak berminat. Saya tengok kadang-kadang saya cuba tegur kawan-kawan saya. Isu lain tak ada, cerita macam cerita semburit dan sebagainya. Saya kata, sudahlah. Isu untuk kita melontarkan pandangan-pandangan yang bercorak, personality assassination ini sebenarnya sudah berakhir. Tak usah dah. Jangan kita didik generasi kita. Kerana tahu sekarang ni anak muda usia 18 tahun sudah pun terdedah dalam politik. Apakah acuan politik anak muda ini mau diberi acuan dengan serangan peribadi yang tidak bijak di bumi nyata? Kalau benar, seret ke mahkamah. Kalau kita rasa tak puas hati, kita boleh cakap mengatakan kita masih lagi tertunggu-tunggu tindakan pihak berkuasa. Isunya 1, 2, 3, 4. Dan kita, kalau kita diberi kesempatan untuk mentadbir, kita mahu menyantuni. Macam saya kata semalam, anak muda nak ambil tahu apa janjinya, apa benda yang boleh diberi kepada mereka seandainya mana-mana parti politik yang menjaja harapan ini diberi kuasa berada di Putrajaya. Soal persekolahan, soal pekerjaan, soal kehidupan, anak muda nak tahu. Sebab mereka lah sekarang ni yang begitu terkesan. Masyarakat di desa-desa hari ini dia orang tak nak keluar dah, saudara. Malas lah dia nak dengar benda ni. Sekarang tambah pula ada dalam YouTube, ada Facebook, media sosial. Tapi untuk meramaikan keadaan, saya rasa tak ramai dah nak keluar dah. Dan mereka juga nak tahu bagaimana dengan kehidupan kami. Kalau kami petani, apa bentuk bantuan nak diberi? Kalau kami nelayan, apa bentuk bantuan nak diberi? Saudara, begitu juga kalau ini kaki tangan kerajaan, apa jenis yang nak diberi? Itu keadaannya. Tapi kalau naik pentas, Bismillahirrahmanirrahim, saudara pengusi, saudara ni sebagai juruacara, kita sekarang ni nak adakan pilihan raya. Kerana pilihan raya ini untuk membebaskan orang itu supaya tidak masuk mahkamah, terus maki benda begitu. Itu yang saya katakan 3-4 malam dulu. Harus berhenti dengan isu-isu yang bagi saya kadang-kadang tak masuk akal. Kadang-kadang saudara dengar sendiri, mereka sanggup mengadakan banjir. Rakyat nak mampus pun mampuslah. Astaghfirullahalazim, saya kata. Kenapa bahasa itu digunakan? Takkanlah kalau banjir itu berlaku semua orang akan mati. Jadi tak ada logikanya. Serangan-serangan begini yang saya katakan, yang saya bercorak benda yang tak ada diada-adakan, amat memalukan. Dan malahan keadaan ini tentulah tersiar dalam media sosial. Dunia melihat jiran kita daripada Indonesia, daripada Brunei, dia kata atau daripada Singapura, dia kata apa benda ni? Kempen di Malaysia. Benar ke kalau berlaku banjir itu beribu orang akan mati? Ini keadaan saya. Jadi saya rasalah sebab itu cuma saya ingin bertanya, macam mana apakah strategi dalam Pakatan Harapan? Saya nampak strategi Pakatan Harapan sekarang ni, kalaulah sepatutnya dia menggunakan Parti Keadilan, lambangnya, tapi mereka menggunakan parti Pakatan Harapan. Cuma mereka menyuruh, menyembunyikan orang-orang yang daripada DAP. Sebab itu kita tanya, mana perginya ini Hanayo? Mana perginya Tony Pua? Mana perginya Ryan? Itu daripada Jultong. Guan Eng sendiri. Seolah-olah sekarang ni
Pakatan Harapan cuma menonjolkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Dan bagaimana DAP? Apakah mereka takut, ngeri untuk menonjolkan pakatan itu juga melibatkan parti DAP, melibatkan pimpinan parti DAP? Yang saya tengok cuma Gobind Singh. Yang lain itu tak begitu menyelah, tak ramai. Apakah nak disembunyikan? Kerana keingat saudara, orang Melayu ni beza sikit. Kena faham. Saya ingat mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim dia pun faham bahawa orang Melayu ni, hati orang Melayu ni, dia mungkin bolehlah kau nak cemuh dia, kau nak maki dia, kau pandang hina, tak ada. Kalau nak tipu dia. Tetapi apabila hatinya sudah terluka, ini bahayanya orang Melayu ni. Kalau hatinya terluka sampai mati, dia tak akan dapat melupakan. Dia akan ingat saudara. Jauh sekali untuk memaafkan kalau hati yang terluka. Ini kerana saudara, warga bangsa Melayu khususnya memang dia tidak dapat melupakan bagaimana lukanya hati dan perasaan mereka melihat kebobrokan DAP yang dipilih oleh Dr. Mahathir menjadi Menteri Kewangan. Saya sendiri sampai saat ini saya tak boleh menggambarkan pedih dan pilunya hati saya bila sampai ke Menteri Kewangan itu seolah berada saya mendatangi pejabat di Hong Kong, bukan di negara kita. Ada tulisan apa ini, kain pentang merah, pentang merah, kain merah memanglah kita tahulah dari negara Cina dan sebagainya. Begitu juga adanya apa singa perlambangan, seolah pemerintah hebatnya mereka. Dan begitu juga sila saudara baca balik bajet-bajet yang dibentangkan sewaktu Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan. Bagaimana pembahagiannya, sekolah agama, sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India. Bukan saya nak bersorak resis, sila semak. Saya tak mahu sebutlah saudara. Terlalu jauh bezanya. Jadi orang Melayu terasa sangat. Dan yang paling orang tak boleh lupakan, ya saudara, macam saya katalah, berkali-kali saya katakan, kita tak boleh melupakan lukanya tentang tindakan Dr. Mahathir yang meletakkan Parti Keadilan ni macam kuda. Sedangkan macam kata, ahli-ahli Parti Keadilan waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, mereka melaungkan reformasi. Tapi bila hanya cukup sekali je Dr. Mahathir pergi ke mahkamah bersalam dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa ini kepanasan ataupun apa laungan reformasi seolah-olah hilang. Sekarang ni wujud balik reformasi. Kita tak tahu reformasi itu ditujukan untuk siapa. Dulu kita tahu untuk menurunkan Dr. Mahathir. Jangan lupa saudara, reformasi maha zalim, maha Fir'aun. Ramai yang kena belasah dengan belantan dan mengadakan unjuk rasa di sana sini. Tiba-tiba bila Dr. Mahathir berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di penjara, atau bukan di penjara saja, di mahkamah, macam terpadam api reformasi. Malahan seolah-olah boleh memaafkan. Dan bila menang, mereka menggunakan, tak apalah, gunakan lambang Parti Keadilan. Dr. Mahathir bertanding di bawah keadilan, Tan Sri Muhyiddin juga gunakan lambang keadilan. Saudara boleh memberi 1001 jawapan. Bagi orang-orang di kampung-kampung, dia tak boleh lupa benda itu. Kita boleh katakan, kerana waktu itu Pakatan Harapan tak didaftarkan. Orang akan melihat ini sebagai satu helah saja. Saudara, tapi realitinya, anak-anak muda Parti Keadilan itu begitu bersemarak semangatnya menentang Dr. Mahathir. Tiba-tiba boleh tengok Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir bersalaman, cair habis. Sebab itu saya katakan orang Melayu ni dia boleh maafkan. Tetapi apabila menang, tiba-tiba hati mereka dirobek dan dilukai sekali lagi. Kenapa saya? Kerana jawatan-jawatan penting dalam kerajaan yang dimenangi oleh Parti Keadilan. Begitu ramai warga ataupun pemimpin Parti Keadilan, 51 orang, berjaya menjadi ahli parlimen. Dan parti PBM yang dipimpin Dr. Mahathir. Sebab itu ciluk Dr. Mahathir nak tarik UMNO masuk dan menyertainya. UMNO tak mau. Jadi dengan 13 kursi dia jadi Perdana Menteri. Saya kena jelas ini. Dan sebab itu kata sasaran sekarang ni dah tak betul. Orang Melayu masih lagi kecewa apabila Dr. Mahathir meletakkan kementerian-kementerian yang penting tidak kepada ini keadilan. Dan hari ini masih lagi nak bercakap soal Pakatan Harapan. Saya kata ini satu tindakan yang paling silap. Patutnya okeylah, boleh Parti Keadilan menemui rakyat mengatakan
Kami tahu kami buat silap. Kami mohon maaf. Kami lalai. Kerana kita bersangka baik pada Dr. Mahathir, akhirnya kami ditipu. Okey, tak ada masalah. Tapi menggunakan lambang, perlambangan Pakatan Harapan ini, rakyat tidak boleh lupa. Sebab itu saya katakan sekarang ni, akhirnya mereka pedih hati itu menjadi dendam. Saya cakap terus terang, saudara, saya melihat ini satu percaturan yang cukup salah. Macam mana warga PAS mereka marah sekarang ni kerana pimpinan PAS tidak mahu menyantuni Muafakat Nasional. Warga UMNO pun juga merasakan air mata yang tumpah di PWTC itu satu lakonan yang sia-sia. Sedangkan mereka ikhlas. Ahli akar umbi tak ambil tahu pun masalah-masalah apa yang ada di atas. Tapi mereka nak melihat what is the end. Hujungnya ke mana? Waktu Muafakat Nasional, hujungnya adalah kali kena kencing lagi kita ni dengan pak-pak lebay ni. Sebab dia masih lagi nak menyantuni PBM. Ini peringkat warga ahli akar umbi UMNO. Bagi warga ahli-ahli PAS, akar umbi PAS, begitulah kami sudah berpeluk-pelukan, takkan kami nak maki lagi. Takkanlah ada isu lagi kafir-mengkafir lagi. Cukup-cukup lah. Tambah lagi sekarang ni banyak generasi muda. Anak-anak muda sekarang ni. Dia prinsip mesti dijaga. Keadaannya tiba-tiba boleh hilang begitu. Itu dua perkara. Bagaimana pula dengan keadilan? Parti Keadilan sekarang ni serang balik Dr. Mahathir. Parti Pejuang tak sesuai lah untuk bersama dengan Pejuang dan sebagainya. Dalam keadaan-keadaan beginilah saya melihat ini sebagai analisa saya, saudara. Sukar untuk parti-parti sebut untuk memenangi ataupun menggamit yakin rakyat. Malahan besar kemungkinan mereka tak nak keluar mengundi. Walaupun di dogma akan diceritakan bahawa kalau mungkin rakyat tak nak keluar mengundi kerana takut banjir. Tambah-tambah lagi perbuatan mereka yang tidak melakukan atau bersetuju untuk diadakan pilihan raya Dewan Negeri dengan Parlimen sekali. Akhirnya rakyat mengatakan apa benda dia orang buat ni. Mereka hanya memikirkan soal ego mereka. Nak tunjuk bahawa mereka ada kuasa. Nak tunjuk bahawa nanti akan berlaku banjir, kamilah benar. Bagaimana kalau banjir tidak berlaku? Kalau banjir tidak berlaku, apa yang dilakukan oleh pimpinan dalam Pakatan Harapan, apa yang dilakukan oleh pimpinan dalam PAS, mereka benar-benar menempah maut. Saya cakap terus terang, kalau tanggal 19 November nanti tak ada berlaku banjir, kalau itu yang terjadi, saya yakin rakyat peringkat akar umbi menyumpah Tuhan aja yang tahu. Itu analisa saya, saudara. Kerana alasan mereka tidak mahu membubarkan Dewan Negeri itu kerana takut banjir. Kalau nak dikatakan dari segi soal tempoh jeda waktu, dah tak boleh sebab 4 tahun lebih, dah 4 tahun 5 bulan. Bukannya ini tempoh matang dan tak matang, dah 4 tahun 5 bulan. Berapa lama lagi rakyat nak tunggu melihat dengan keadaan kebejatan politik yang di atas saling berebut kuasa. Orang ni tak percaya, orang ni tak percaya. Mereka berantakan, kehidupan rakyat tidak disantuni, harga barang bertambah-tambah naik, wang Malaysia berbanding dengan dolar Amerika semakin merudum, pasaran juga merudum. Saya lihat sendiri apabila sahaja diumumkan bahawa akan diadakan pilihan raya umum, pasaran hari ini sudah mula meningkat. Jadi pelabur dah mula nampak, okey, Malaysia akan mengadakan pilihan, mudah-mudahan selesailah kemelut politik di Malaysia ini. Ini gambarannya, saudara. Dan kalaulah seandainya tidak berlaku pilihan banjir sepanjang musim pilihan raya ini, saya katakan bahawa sama ada Pakatan Harapan maupun ini Parti PAS, mereka menempah maut. Dari segi politik lah, bukan maut dari segi kehidupan, saudara. Kerana rakyat kata, apa alasan yang kamu nak bagi? Kenapa tak buat sekali? Kami ni rakyat biasa, nak balik 2 kali. Walaupun ada kononnya ada dana dibagi untuk pengundi luar datang balik dan sebagainya, tapi kena ingat kami pun juga family, kami nak bekerja, keadaan kami sudah susah. Jangan mereka memikirkan soal kuasa saja. Kenapa tak buat sekali? Saya nampak begitu, saudara. Jadi saya akan cuba mengulas tentang apa yang berlaku malam besok adalah analisa saya, saudara. Cuma yang agak menarik sekarang ni tentang calon-calon. Saya dikabarkan itu Mas Emirati, dia rupanya takkan lagi mempertahankan kursi parlimen di Melaka itu di Masjid Tanah.
bahawa Mas MRT diberitakan akan bertanding pindah, katanya di Tangga Batu. Saya katakan, rakyat Melaka buat macam mana pun Mas, kau pergi mana pun orang Melaka akan buru kamu. Sebab anda adalah orang yang menjadi katak. Sebab pada PRU14 dulu, Mas MRT bertanding menggunakan lambang Barisan Nasional. Sekarang ni atas tiket bersatu, dia mungkin bertanding di Tangga Batu. Pergilah mana pun. Itu saya dapatan saya lah. Dan yang agak menarik hari ini, mungkin sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang mengadakan mesyuarat pimpinan Majlis Tinggi Parti Pakatan Harapan. Bahawa semakin sahih Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertanding di Tambun. Pun juga orang akan kata, apa hal lepas satu tempat, lepas satu tempat. Akhirnya membuka ruang, orang kata, ini pemimpin Baduin. Berpindah randah. Di padang pasir tu, selalunya orang yang pindah randah ni, saudara, Badui. Mula-mula pindah di sini, besok pindah di sini. Daripada Batang Pau. Daripada Batang Pau, pindah ke Port Dickson. Daripada Port Dickson pula nak pindah pula ke Tambun. Apa hal ni? Sepatutnya dia kekal lah di mana yang dia bertanding dulu. Itu keadaannya. Tapi saya katanya kursi Tambun telah dimuktamadkan siang tadi katanya. Bagaimanapun Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memaklumkan kepada Pakatan Harapan. Itu dapatan saya, saudara. Tambun ini dulu memanglah kawasan yang diwakili oleh, memang pengikut dia orang kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu beliau berada dalam UMNO dulu, iaitu Datuk Ahmad Hasni Anazalah. Dia merupakan waktu dalam pemuda dulu, dia adalah antara orang yang begitu mengidolakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab tu zaman tu saya pemuda, saya faham sangat. Dia tidak begitu rapat dengan Datuk Seri Najib, tapi dia lebih rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih untuk bertanding di Tambun, lebih mudah lagi. Sebab itu hari dulu pun Peja bertanding, kemenangannya itu adalah dijamin oleh pengundi-pengundi daripada Pakatan Harapan. Pengundi daripada bukan Melayu, saudara. Itu yang dapatan saya, saudara. Dan agak menariknya, saudara, tak tahulah, saya moga-moga ini tidak berlaku. Tapi kalau ini berlaku, bertambah masalah ni Pakatan PKR ni. Sebab katanya tiba-tiba ada sumber mengatakan bahawa Nurul Nuha, adik kepada Nurul Izzah, pun nak bertanding. Katanya akan bakal menjadi calon di Lembah Pantai. Alamak, saya kata. Memanglah kawasan Lembah Pantai tu mereka begitu yakin boleh menang. Tetapi takkanlah nak beranak. Mak bertanding di Kak Pandan, kakak bertanding di Batang Pau, bapak bertanding di Tambun, tiba-tiba anak pula nak bertanding. Apakah parti anak beranak? Saya rasa ini pencaturan silap kalau benar. Saya haraplah. Saya sebenarnya saya beri pandangan, saudara. Dan kabarnya begitulah. Dan saudara Lembah Pantai ini, saudara Fahmi Fazil akan bertanding di Kuala Langat. Ini seronok kita tengok, saudara. Sebab di Kuala Langat nanti kita akan melihat pertembungan dua ketua penerangan. Satu ketua penerangan UMNO dan saudara Fahmi Fazil adalah ketua penerangan Parti Keadilan. Ini rakyat nak tengok. Moga-moga benar ini menjadi realiti. Tapi kabarnya memang begitulah. Bahawa Syaril Hamdan, yang juga merupakan naib ketua pergerakan pemuda, serta sebagai ketua penerangan UMNO, sudah pun hampir pasti akan bertanding di kursi Parlimen Kuala Langat. Dan Fahmi Fazil juga dikabarkan akan dipindahkan untuk bertanding di Kuala Langat. Sebab Fahmi Fazil ini Syaril Hamdan tadi dia kalah kepada Xavier. Jadi keadaan ini agak menarik, saudara. Yang perlu kita lihat. Kerana dua-dua ni adalah tokoh pemimpin masa depan. Dua-dua adalah scholar daripada Amerika. Syaril lepasan jurusan ekonomi, University of Manchester. Dia bawa tajaan beasiswa Bank Negara, saudara. Manakala Fahmi pula memegang ijazah sarjana muda kejuruteraan kimia daripada Purdue University, Indiana, Amerika Syarikat. Ini saudara Fazil di London, ekonomi. Saudara Syaril. Jadi dua pimpinan muda yang kita rasakan mereka punya latar belakang pendidikan yang agak hebat. Seorang tu tokoh ekonomi, insya-Allah. Kalau diberi peluang akan datang, dia bidang dia jurusan ekonomi.
Sementara ini Fahmi pula adalah kejuruteraan kimia. Jadi Syahril sebelum ni dia bertanding di Kuala Langat, dia kalah pada Xavier lah. Tak silap saya dia kalah pada Xavier dengan perbezaan banyak, iaitu 17,112 undi. Besar saudara, bukan kecil. Tapi masa itu adalah zaman tsunami politik. Sementara yang Xavier dapat. Tapi hari ini Fahmi akan bertanding. Sebab Fahmi bertanding di Lembah Pantai, dia dengan majoriti 5,598 mengalahkan Datuk Seri Raja Nong Chee, iaitu Menteri Wilayah Persekutuan waktu itu. Pengundi berdaftar di Kuala Langat adalah sejumlah 102,406 orang. Di situ pengundi Melayu 57.17%. Cina ada 24%, pengundi India ada 16% dan lain-lain kaum. Jadi kalau kita melihat dari segi pola pengundian itu hari, masa Xavier itu hari, mungkin gamaknya 16% itu kekal pada Xavier, dibantu oleh pengundi daripada bukan Melayu, dan setengah ambil daripada pengundi Melayu, maka dia menang daripada Parti Keadilan. Tapi kali ini nampak dia cantik lah, berentap dua-dua tu. Kita nak tengok saudara. Dan agak menariknya, sunyilah parlimen kali ini, sebab Hanifah Maidin tidak akan bertanding bagi pihak Parti Amanah. Sementara itu ada, kalau saudara lihat masa sidang parlimen tu, Tuan Speaker, dia lawyer, dia peguam. Ni point of order. Satu wakil parlimen daripada DAP yang selalu bercakap soal point of order. Bukan Narji-Lutung saudara, itu anak P. Patu, Kasturi Patu. Ada satu gadis, satu wanita tu, dia selalulah, Tuan Speaker, mana boleh macam ini Tuan Speaker. Parlimen akan kesunyian kerana Kasturi Patu tidak lagi bertanding. Katanya dia mengundurkan diri. Dia bukan disingkirkan, tapi menurut Kasturi Patu, dia mengundurkan diri, dia bertanding bagi kerusi parlimen. Jadi dia kata dia nak berehat dan menumpukan pada perjuangannya adalah untuk apa perjuangannya. Kasturi Patu ni bertanding di Parlimen Batu Kawan saudara. Dia mahu menumpukan masanya untuk memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia. Jadi parlimen kali ini Hanifah Aman tak ada. Kasturi Patu ni adalah anak perempuan daripada P. Patu saudara. Itu gambaran pilihan raya kali ini yang kita akan melihat. Dua tidak ada. Yang lain itu kita tak tahulah untuk nasib orang seperti Ryan daripada Jelutong. Begitu juga Santiago daripada Kelang, yang menyaman, ambil tindakan nyaman Perdana Menteri karenanya mengadakan pilihan raya dan sebagainya. Saya dipahamkan hari ini juga perbicaraan kes saman terhadap Suruhanjaya Pilihan Raya dan Kerajaan Malaysia oleh Iskandar di Mahkamah Tinggi. Hari ini katanya ditolak kabarnya, tapi saya tak dapat lagi penjelasannya saudara. Okey saudara, itulah analisa saya malam ini. Malam besok insya-Allah kita akan dapat lagi, dan saya berusaha untuk mendapatkan siapakah senarai pemimpin yang akan berada dalam arena politik tanah air dan akan meninggalkan. Kita yang pasti Santiago tidak bertanding, Kasturi Patu tidak akan bertanding, dan Hanifah Aman tidak bertanding. UMNO-nya yang jelas tak ada lagi Tajin Rahman. Anwar Musa tak tahu bertanding ke tak bertanding lagi. Syahidan Kasim pun katanya besar kemungkinan akan digugurkan. Walaupun dia kata bahawa dia boleh menang untuk kursi Arau, tapi Ketua Pergerakan Pemuda bagi Arau adalah antara calon popular untuk dicalonkan bertanding di kursi Parlimen Arau. Saudara, kita jumpa lagi malam esok. Banyakkan berdoa supaya sampailah usai pilihan raya ini tidak ada berlaku sebarang banjir. Biarlah mereka memikul beban untuk rakyat menimbang siapa mereka sebenarnya. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.